Podcast ini dibawakan khas kepada anda oleh Ahli Gaban Art dengan kerjasama Tamayu Street Market. Layari Facebook Tamayu Street Market bagi mengetahui jadual perniagaan mereka. Dapatkan hikayat baju terpakai RM100 senaskah. Sebuah buku rujukan bagi memudahkan anda yang ingin memulakan perniagaan baju bandel. Layari laman web shopee.com bagi membuat pembelian. Setiap pembelian melayakan anda menyertai cabutan bertuah. Wah. Cia. Wah. Ya, bersambung kita ke bahagian kedua. Yes. Kisah rakyat. Tadi part 1 terpaksa kita hentikan disebabkan kisah Pak Pandi merupakan seorang watak yang lurus bendul dan amat terkenal dengan kebodohannya, menyebabkan aura-aura kebodohan itu meresapi diri-diri kami. Jadi terpaksalah kami hentikan. Betul, kita terpaksa hentikan. Sebab kita tengok makin bebal semua. Hilal makin Aku dah jadi papan dia. Dia ibarat macam disihir dengan kebodohan Pak Pandi. Bahaya betul lah. Dahsyat dia punya. Jadi tongong. Aura dia dahsyat betul. Takut je aku. Tu kata last kali ending dia Pak Pandi yang disalahkan. Samalah macam kisah rakyat tu yang dia orang cerita tu, last kali Pak Pandi yang disalahkan disebabkan kebodohannya. Lagu tema. Lagu tema Let's start the show. Alright. Yeah. Kawan-kawan mari dengarkan, yang lalu lalang mari dapatkan, yang dari jauh mari dekatkan. Cuba dengarkan apa yang ingin ku sampaikan. Empat sekawan bermula di jalanan, mencari bahan mengisi ke lapangan. Dari perbualan menjadi kenyataan, maaf cakap podcast ingin kami hidangkan. Maaf cakap podcast, Hey. maaf cakap podcast, maaf cakap podcast, Hey. maaf cakap podcast, maaf cakap podcast. Yeah. Seronok je lah lagu tu. Sedap Okey lah, walaupun memang aku memang menyirap dia. Aduh, tapi terpaksa lah kita pun bukannya pandai sangat buat lirik ni kan. Bukan benda kita. dialog. Bukan kita. Benda Habis dialog apa? lagu Artis tu. temanya. Oh, seorang producer, bukan producer, penulis lirik tu. Yalah, tak apa lah. Semua lagu lirik yang sama je. Tak apa, kita belasah je kan. Kita pun baru lagi dalam bidang podcaster ni kan. Betul. Jadi kita terus belasah je lah. Okey, kita tukar watak kita daripada Pak Pandey. Tukar watak kita, bukan watak. Kita yalah watak terasa bodoh tadi. Kita tukar kita punya subjek. Kita pindah ke batu belah batu bertangkup. Ya, subjek ni agak menarik Masih lagi dalam cerita-cerita rakyat. Cuma kali ini kita akan highlight subjek kita adalah batu belah batu bertangkup. Dalam batu belah batu bertangkup ni antara watak-wataknya adalah bapa kepada dua beranak, iaitu Pekan dan Melo, dan mak dia. Mak dia siapa nama? Ibu Pekan. Dia panggil Ibu Pekan. Ibu Pekan Panggil ibu Pekan je Ibu gitu je. Pekan. Bapak dia? Bapak Pekan. Bapak Pekan. Bapa Pekan aku. Mudahnya orang dulu buat karakter. Sebab dia sekejap itu cerita dia. Kan dalam cerita panjang tu kan yang awal-awal lagi dia buang watak. Dia buang watak bapak dia, lepas tu dia buang watak mak dia, lepas tu dah survive dua orang tu. Sebab cerita tu, filem yang panjang tu mengisahkan Pekan dan Melo je. Bukan gua tu. Gua tu itulah gua tu macam Dia bukan gua. gua lah. Dia gua. Batu Gua ke? yang berpuaka. Oh. Tapi batu? Berpuaka. The door. Batu belah batu bertangkup. Itulah nak kena huraikan juga tu. Apa kau nak mendengus Tak ada, dia tiba-tiba keluar lagu tu. Aku bunyi batu. Batu sendawa, batu sendawa kenyang makan. Makan apa? Makan kuih apa? Degam. Macam mana cerita batu belah batu bertangkup dia Dia asal dia punya asal cerita dia tu lah yang kita ambil, yang dia punya yang kita tahulah kan. Yang macam tadi kalau kata Pak Pandey itu adalah cerita rekaan. Yang batu belah batu bertangkup ni aku rasa cerita boleh jadi cerita betul.
Tapi apa yang aku baca dia kata cerita purba. Lama Dia bukan betul cerita dah rakyat dah, dia cerita purba. Dia dah tahap dalam museum lah Aku rasa lah mungkin ada version Hindustan lah mungkin kan. Spiderman pun, Superman pun ada version Hindustan. Mesti ada batu belah batu bertangkup pun ada version Hindustan juga. Superman versi Hindustan minta kena lempang Superman ni. Kau tak pernah tengok ke? Pernah li. Kan. Macam dah lempang li. Itulah. Sebabnya satu Tamil lah, cerita Tamil lah. Itu Hindustan. Hindustan ke tak Tamil? Govinda nama pelakon tu. Ui, peminat Hindustan. Muka rockstar. Dia tak betul takut dia 4 orang lah karakter dia banyak karakter dia. Tapi yang main lah, main dia asalnya dulu. yang memulakan cerita tu 4 beranak ni lah. Bapak dia li Diklasifikasikan sebagai kisah purba. Sebab dia melibatkan batu yang boleh makan orang kan. Ya, zaman batu lah ni kiranya. Paleolitik. Tu aku tak tahulah sejarah tu. Kena buka balik sejarah tingkatan 4 tu. Cari ajat nanti. Hakim ni aku dah mula nak geram dengan dia ni. Dia dah buat muka gantuk dia. Tidur 4 jam lah apalah. Nazak dah Nazak. Tapi boleh. Bapak dia suruh apa ni? Dia kisah dia bermula apabila Mak Ande tu Pak Pandi tadi. Bodoh dibawa. Terbawa-bawa babe cerita Pak Pandi. Bahaya babe. Okey, kisahnya bermula apabila satu hari seorang ibu yang mengidamkan telur ikan tembakul. Telur ikan tembakul lalu menyuruh sang suami mencarinya kan, disebabkan desakan daripada seorang isteri yang lebih dikenali pula, yang sudah dihantui oleh perasaan tamak. Tamak ke? Tamak tu. Dia bukan tamak, mengidam yang tersangat melampau hingga membebankan seorang suami. Lalu suaminya mencari dengan bersungguh-sungguh di dalam hutan dan akhirnya meninggal di hempak batu, di hempak pokok. Maksudnya dia minta first kali telur tembakau tu dia minta kat suami dia dulu kan. Ya betul, kat suami dia. Dia minta kat suami dia cari. Lalas kena hempak pokok. Kena hempak pokok mati. Dan kisah itu tu bersambung. Tidaklah berakhir begitu saja dengan berita kematian sang suami. Ianya bersambung dengan dia bersambung, mengidamnya itu bersambung. Tak jumpa. Mengidam. Tak. Yalah dia mengidam. Laki dia mati. Jadi dia tak dapat makan. Dia membawa-bawa ke Pak Pandey tadi tu. Bukan. Dia kena mana ni zaman lain-lain ni. Zaman lain-lain Zaman lain-lain. Pak Pandey mengidam sebab apa? Ngandung pekan ke apa? Tak ada, dia mengidam je. Pekan dengan melur dah ada. Kita kan dah tak surprise lah. Ada beritahu nama anak dia dah, pekan dengan melur. Tak apa. Okay. Semua orang dah tahu sebenarnya. Yelah inilah perempuan begitulah. Sikit-sikit ngidam, sikit-sikit macam rumah aku, sikit-sikit ngidam, ngidam. Padahal tak ngandung pun. Aku tak ada experience lagi kan. Yalah, nantilah bagi aku tak kisah pun mengidam-ngidam ni. Okey je. Lepas tu sial macam nak cerita tapi okey. Kisah tersebut bersambung ke part ketiga. Bukan. Baru start dah. Sekejap okey. Kisah tersebut bersambung dengan seorang ibu yang telah kehilangan sang suami. Lalu membawa dirinya untuk memenuhi kehendak pengidamannya. Maka seorang ibu membawa dirinya mencari telur tembakau. Sendiri sendiri. Dia cari sendiri okey. Dulu aku sendiri, kini masih sendiri, menghadapi hidup ini. Akhir menyiram. Telur ikan tembakul menjadi idaman hati. Lepas tu dia terus jadi. Alhamdulillah satu hari tu dia berjumpa dengan seekor ikan tembakul betina. Jumpa selisih jalan tu. Macam mayat Pak Pandey. Cerita dia macam berjumpa. Kan. Bukan, dia bukan macam itu.
Macam mana dia orang? Satu hari dia ibu dia mencari. Lepas tu dia jumpa ikan terbakul betina yang sarat penuh dengan telur. Wah. Lalu dibawa ke rumah, lepas tu digoreng. Lepas tu selesai goreng, dihidangkan untuk anak dia lah, iaitu pekan dan melur. Tapi sebelum makan, Dia pesan dia ada pesan pada si kakak, ibu hendak mandi dulu. Okey, buat macam nak nangis Ibu nak mandi dulu ni. Nanti bagilah makanlah sama-sama. Tapi tinggalkan. Masa dia mandi tu, dia nyanyi tak yang sabun di bilik mandi? Bukan. Tak. Cerita ni cerita purba je. Okey. Lagu tu dah tahun bila? Jadinya Lebih pada menyigap banyak ni. okey, dia pesan pada melur, wahai melur, Kakaknya makanlah kamu bersama adik-adikmu. Adikmu bersama adikmu, dan tinggalkanlah sedikit untuk ibu nanti. Lalu ibunya pun pergi mandi. Setelah selesai mandi, apabila ibunya sedang mandi, satu tragedi berlaku. Alamak. Disebabkan telur ikan tembakau tu terlampau sedap. Jadi adiknya si pekan mahukan lagi, walaupun setelah diberi pada permulaannya, mengamuk-ngamuk, meminta meronta-ronta, mahukan lagi. Lalu So apa kan? Kita nak ikan terbakul tu. itu nangis sedih. Itu nangis sedih. Ni bergentak-gentak nak juga. Kita nak juga. Susahlah. Janganlah pekan. Ini bahagian untuk ibu. Ibu sudah pesan pada kita, tinggalkan sedikit untuk ibu. Tapi pekan nak juga. Pekan nak telur. Kau nak makanlah semua. Makan kau. Nah, dengan pinggan-pinggan sekali aku sodok dalam mulut kau. Makan kau. Nyah kau. Aku hanyalah sebatang pensel. Babi macam apa drama radio. Kiwak. Okey, setelah semuanya tragedi itu berlaku, akhirnya datanglah ibu kembali ke dapur. Dah habis mandi lah. Yelah, dah habis mandi, dah sapu bedak apa semua kan datang. Melur, mari hidangkan lauk untuk ibu. Ibu hendak makan petang. Baik ibu. Alright. Alright. Mana dia mak pekan cakap alright. Mana telurnya? Ini telur mata lembu, bukan telur ikan tembakul. Ibu, Ya. ini melur. Telur dibawa pergi oleh ayah. Ini maafkan melur telur. Bodoh lah. Ibu belum jadi telur lagi belum. Ibu masih manusia biasa lagi belum. Ya, ibu. Maafkan melur ibu. Ya, saya. Tadi Kenapa melur? siapa nama anak dia? Pekan nama adik kita melur. Pekan tadi Pekan menghentak-hentak di simen. Mengamuk ke? Mengamuk. Rumah ada simen. Waktu tu rumah kita belum jadi simen lagi. Belum Belum, rumah kita masih rotan dan buluh saja. Maafkan saya ibu. Ya, Semula ibu Ibu. Ya. Tadi Mengapa melur? Si Pekan teringin sangat nak makan telur tu lagi. Padahal melur dah bagi dah yang bahagian dia. Tiba-tiba apa mak? Apa dia melur? Mak macam berintimasi. Sabar mak pula. Ibu Sudahkan ceritamu wahai melur. Sabar. Dia begini ibu. Ya. Dia menghentak-hentak ingin memakan telur bahagian ibu. Aduh. Kenapa Tapi begitu melur? Saya pula. Melur Pekan esok kok. Lepas makan esok kok. Duduk kat luar sokok dia diam. Melur dah larang dah Pekan jangan makan. Tapi dia memaksa-maksa melur. Dan akhirnya melur bagi juga ibu. Melur terpaksa. Maka habislah begitu saja. Maka kami rakyat Malaysia Sampai hati melur, sampai hati Pekan buat cover line relax, isap rokok di tepi tangga. Sampai hati kamu berdua tidak meninggalkan sedikit pun untuk ibu.
Setelah lama ibu idam-idamkan telur ikan tembakul sehingga menyebabkan kematian ayah kamu. Maaf Sampai hati Ibu. kamu berdua. Ibu, maafkan Melur. Ibu tak sanggup lagi tinggal di rumah ini bersama kamu berdua. Pekan sini Pekan. Ibu. Bye-bye kamu semua. Bye-bye. Ibu Selamat nak gangan tinggal. tu. Selamat tinggal. Ibu nak pergi mana? Ibu nak gana tu. Kirim rokok. Okey, setelah itu ibunya melarikan diri. Tapi belum lagi. Belum lagi? Belum lagi. Ibunya kesedihan. Ibunya kesedihan membawa ke dalam mimpi. Pada suatu hari pula. Pada malam itu juga ibunya bermimpi sebuah gua di hujung kampung. Memanggil-manggil menyeru namanya. Kesiri, kemarilah kamu. Kemarin aku masih ada di sini. Diamlah kau ni. Ibunya bermimpi gua di hujung kampung memanggil-manggil. Macam mana gua tu boleh memanggil? Kerana di dalam gua itu ada puaka. Wahai Ibu Pekan. Ya, betul. Begitulah suara puaka tersebut memanggil Ibu Pekan dan Melur. Di dalam gua ini ada telur tembakul banyak sangat. Jadi ibunya Dia ada sambung lagi ni. apa dia? Dalam gua ini terdapat harta amat. Itu dah cerita lain lah. Kau jangan campur aduk kan. Orang dah confused lah. Kiwak. Jadinya Okey, teruskan ibu. Jadinya ibu termakan kata-kata rabak. puaka sang gua. Lalu ibunya membawa diri ke gua tersebut kerana termakan kata puaka tersebut. Kan? Okey. Malam tersebut, berapa kali tersebut dah malam tu juga kan sang ibu bangun bersiap untuk ke gua yang diberi nama Batu Belah, Batu Bertangkup. Sedih lagi. Sedih lagi. Ni. Kan ada bunyi suspend. Dia suspend dulu lah. Suspend dulu. Maka berlarilah ibu Membawa lagi je. membawa diri. Membawa diri. Ya nampak dia lagi kan. Memang dia nak mandi nak lincah je. Yalah, tapi disedari oleh Pekan dan Melur. Lalu Melur mengejutkan si Pekan. Pekan, bangun Pekan. Pekan bangun. Ibu nak lari. Ibu nak lari meninggalkan kita. Ayo Pekan, kita kejar sama. Piu. Maka sesi kejar mengejar antara sang anak dan sang ibu kan. Hakim jadi Pekan lah Hakim. Kan jadi pekan. Kan jadi Pekan Hakim. Tu lah dia buat Pekan tu. Dia buat Pekan dah macam batu lah di diam ini. Kan ada di bukan jadi di batu lah ni. Kejap ni. Pekan Okay, baru bangun tidur. aku ibu, engkau Melur, Yalah. Hakim Pekan. Okey. Okay, 3, 4. Pekan. Bangun Pekan. Buat suara bangun tidur. Oh. Tak jenis Jadi batu celik tu. mata terus relax. Ini Pekan ke ini Pak Pandi ni? Okey, sebelum. Pekan. Apa dia? Bangun Pekan. Ibumu dah lari. Apa? Ibu dah lari. Dengar tapak kakinya. Ibu pergi dulu. Ibu tengah lari ni. Ibu tengah lari. Ibu bye-bye. Bye-bye ibu. Cepat Pekan. Pergi gosok gigi. Sempat Ayo bangkit Pekan. Bangkit. Mari kita kejar ibu. Ibu entah nak ke mana dah tu. Okay. Aku tak tahu dah. Okay, scene di depan gua. Kau jadi gua, kau cakap dengan aku. Cakap apa? Yalah, sabarlah aku cakap dulu. Lepas tu kau bercakap. Kau sebagai gua, kau bercakap Kau tengah lari ke apa? Aku dah sampai depan gua ni. Dah berapa kali nak lari dah. Sampai hujung kampung dah ni. Okey. Dah sampai depan gua dah ni. Aku bercakap dengan kau Wahai batu belah, batu bertangkup. Bukan.
Aku dah jauhkan mic tau. Kenapa dekat je lah Jad? Yalah. Bukan jadi apa pun. Bukannya mic tu nanti makan kau. Tak ada, bukan. Aku takut. Yalah. Sebab nanti kau kena ada masuk juga. Melur dengan pekan sampai kat belakang. Ya, boleh. Lepas tu nanti gua pun akan bercakap dengan pekan dengan melur. Sampai dah pula anak kau. Dah biar dia. Kau jangan nak buat. Kau dah jangan nak buat dialog orang Kau buat je dialog kau ni. Okay. Wahai gua, sudah bersediakah kamu? Sebab kita orang serius. Kita serius ni Li. Alright, okay. Okay, 3, 4. Pekan ngantuk lagi lah. Pekan dah tertinggal jauh ni. Aku ingat dia lari, kau tinggalkan dia. Aku ingat dia dah sampai Yomping lah. Belum queue aku belum masuk. Belum. Okay. Aku takut pekan lost. Dah kita kena patah balik dengan mak-mak pula. Pekan ni mana pula? Gua kejap gua. Kita nak pergi cari pekan dah. Kita nak start daripada makan telur. Ni okay, situasi ini berada di depan gua. Alright, 3, 4. Wahai puaka gua. Wahai bintang. Tak boleh. Ni kau punya cara cakap. Kau macam nak wahai pandai. Ya apa tiga pandai terbang. Bodoh lah Li. Ya, dia dialog aku. Okay. Silakan ibu. 3, 4. Wahai puaka gua, aku datang menghadapmu, menyambut seruanmu di dalam mimpi-mimpiku, kerana engkau memanggil aku di dalam mimpi-mimpiku. Bercakaplah gua, aku bercakap dengan kau ni gua. Tapi sebelum masuk, sekarang dulu mari sejahtera. Dalam gua ada SOP juga. Nanti dulu sebelum masuk, siapa nama kau? Aku, Ibu Melur dan Ibu Pekan. Siapa namamu? Kita patah balik. Okay. Kita patah balik lah. Okay, patah balik. 3, 4. Okay, 3, 4. Wahai puaka gua, aku datang menyambut seruanmu di dalam mimpi-mimpiku, kerana engkau memanggil namaku. Siapa nama kau? Nama aku Ibu Melur, Ibu Pekan. Siapa pula namamu, wahai puaka gua? Nama aku Mai Sejahtera. Bukankah namamu Batu Belah Batu Bertangkup? Bin Batu Bertangkup. Jadi namamu sebenar adalah apa namamu? Mai Sejahtera. Mai Sejahtera Bin Batu Belah Batu Bertangkup. Ya. Adakah batu belah itu bapamu dan batu bertangkup itu atukmu? Ya, betul. Mantap sungguh, puaka gua. Bukalah mulutmu, wahai puaka gua. Aku ingin masuk ke dalam perutmu, wahai puaka gua. Nah. Jambu pula suaramu, wahai puaka gua. Apa? Setelah mulut membuka. Pekan dengan Melu dah kejap belum? Dah kejap. Nanti dulu belum. Aku baru nak masuk, baru kau sampai. Okay. Okey, aku masuk wahai puaka gua. Ha. Wahai Melur, wahai Pekan, ibu tinggalkan semangkuk susu untuk Pekan. Minumlah kamu, wahai Pekan. Ibu pergi dulu memasuk ke dalam mulut puaka gua. Masuk Ajat. Ni kita tengah lari ke apa je? Dah baru sampai Dah sampai lah. Ibu. Alah. Aku panggil kau apa? Melu ke akak ke apa? Duk. Dah ni kau panggil ni. Macam. Okay, situasi kita tengah lari kan? Tengah lagi. Lari Alright. 3, 4. Duk. Jangan. Panggil lah. Kakak. Okay. Kakak. Ya. Kenapa? Kau pakai kain ke? Dekat kau terkincit kemarin kakak. Bukan. Kenapa? Kita kan tengah kejar ibu. Kakak, rokok saya macam tinggal. Tak apalah. Kakak ada lagi sekotah. Ayo. Ibu mana ibu? Ibu. Ibu kau dah tak ada. Siapa kau? Dah masuk belum? Dah masuk Ibu dah masuk dah pekan. Dia tertinggal lah. Aku dah kata dia tertinggal. kan Ali baru nak masuk ke tadi? Dah ada aku nganga tadi. Okay. Ibu ada di dalam. Engkau siapa?
kau main sejahtera tadi? Aku masih ada tadi. Ibuku di mana? Dalam perut. Pekan. Tengah jala. Pekan. Oh, bukan menangis. Aku ingat bunyi menangis. Pekan. Isap rokok. Sokok. Celaka je Pekan. Pekan. Ibu sekarang dah ditelan oleh batu belah. Batu bertangkup. Tidak. Sekarang pancung Kau pancung Sekarang giliran akak pula isap rokok. Pancung Duk pancung duk. Kat depan gua siap. Ibu, kenapalah kau telan ibu aku? Kakak, mana ibu? Ibu ada di sini. Pekan. Aku masih lupa nama dia. Sini Pekan. Ibu berada di dalam gua ni. Gua ni telah menelan ibu Pekan. Sebab kau telah makan. Aikak dah cakap kau jangan makan telur bahagian ibu itu. Tapi kau makan juga. Dia ada di dalam di dalam gua ini. Masa ni Pekan budak-budak kan? Yelah budak Tak lah. tahu kan? Tak Tak tahu tahu kan? kan? Tak tahu kak, lapar kak. Jadi kita tidak berayah, tidak beribu. Maka berakhirlah kehidupan seorang ibu yang meninggalkan anak dan 2 orang anak, iaitu kakak dan adik. Kau buat suara jantan Li masalahnya dia duk beradik ni dah habis penat berlari sama aku. Kena cantas situ. Nak potong sebab nanti depan ni dia orang panjang lagi ni. Panjang lagi. Scene depan gua tak habis lagi kan. Alhamdulillah. Ibu ada tinggalkan susu. Nah lah, ambil lah ni. Tapi sebelum bunyi minum macam mana? Pekan, minumlah dulu. Akak isap kau. Sambung ibu. Sambung ibu. Maka berakhir sudahlah kehidupan sang ibu yang kecewa kerana angkara anak mereka. Tak tahulah jatuh hukum bagaimana kedua anak ini. Adakah ianya menjadi anak derhaka ataupun anak yang tidak mengenang jasa. Maka sang kakak dan sang adik membawa Sang diri. untuk binatang. Ini kan cerita purba. Si adik Li. Si Si dah baru, dah moden punya bahasa Melayu. Ya ke ni? Ya. Yelah dulu punya sang je semua. Betul lah. Sang. Sang nila utama. Itu kau whack je. Betul lah gila. Okay. Ini cerita purba ni zaman batu. Okay. Apa? Kau sempat risau aku macam Pekan juga kau. Perangai. Okey. Maka membawalah diri seorang kakak bersama adiknya, tidak berayah, tidak beribu, ke hulur, ke hilir, ke hujung kampung, ke tengah pekan, ke pinggir pekan, seperti orang yang tidak mempunyai apa-apa, ibarat layang-layang yang terputus talinya. Dia malah orang nak makan. Maka kehadiran 2 beradik yang tidak punya emak dan ayah disedari oleh seorang nenek kebayan di hujung kampung. Maka nenek kebayan tersebut mengambil 2 beradik ini dan membela mereka hingga besar panjang. Maka wujudlah seorang pemuda yang kacak dan seorang kakak yang cantik jelita lagi menawan. Elok. Oi, nenek kebayan ambil dia. Nenek kebayan. Kebayan. Nenek kebayan tu hero dalam cerita ni. Dia Xavier. Xavier, dia bukan hero lagi. Dia bukan Hero tu tak pekan. Pekan tu tak tapi- hero. Kan cerita nanti Pekan dah ni kan. Pekan dah apa? Dia apa? Dah apa? Dia dah berhenti sokok di sana. Tak dia lepas tu dia jadi jago apa? Laga ayam tu kan. Dia mencuburi sukan pula. Dia mencuburi sukan sabung ayam. Oh, sabung ayam. Sabung. Ah, Dia paling hebat lah tu kan. nak cerita ni. Eh. Kan.
Oh dia ada sambungan dia? Ada tak habis lagi, baru besar baru. Yang naik kebayan tu yang sambut baby tu kan? Naik kebayan tu kita cut Bidan. itu je nanti hilang tu terus. bidan. Tu bidan. Maka besarlah dua beradik ini kan. Seorang adik menjadi seorang jejaka yang tampan, seorang kakak menjadi gadis yang sangat jelita lagi menawan. Oh Pekan ni laki Yelah. Kau ni badul apa? Okey, akhirnya Pekan menceburi sukan sabung ayam dengan berbekalkan rambut ibunya yang diambil di pintu gua batu belah batu bertangkup, dijadikan ianya tangkal mengikat di taji ayam, menjadikan cerita purba. Syirik. Cerita purba. Menjadikan ayam tersebut sangatlah tuah sehinggakan memenangi semua pertandingan sabung ayam. Pada suatu hari Tepuk tangan. Oh ya kot. Yelah kakak. Tepuk tangan kat adik. Siri. Oh syirik kan. pada suatu hari ayam Pekan terlepas masuk kawasan istana. Alamak. Disedari oleh pegawai-pegawai istana lalu mengajar. Dia short Pendekkan cerita lah. dia punya term dia tu apa Short term. Kita cut dia punya bridge, kita masuk dia punya chorus. dia pendekkan cerita lah. Dia pendekkan cerita. Kewak. Style lah bunyi. Nampak bijak kan itu. Dia pendekkan cerita. Ayam Pekan masuk pekarangan istana. Jadi pegawai-pegawai istana nampak, dia ajak bersabung samalah. Bersabunglah dengan ayam-ayam istana kan. Tetap ayam Pekan menjadi jago kampung. Yang dahulunya menjadi jago kampung kini menjadi jago istana. Pekan akak dah cakap dah. Pekan mesti power. Pekan. Jom Isago. Jadi disebabkan kehebatan ayam sabung Pekan disedari oleh anak puteri raja lah. Puteri raja, lalu puteri raja berkenan pada Pekan kerana orangnya mudah bahasa, boleh buat kira kan, sempoi ni orang. Jadi dikawinkanlah Pekan dengan anak puteri raja tadilah. Jadinya automatik Pekan menjadi raja muda Pekan. Dipendekkan lagi cerita, kehadiran Pekan di dalam istana tidak disenangi oleh orang-orang istana, dibenci, didengki oleh orang-orang istana seperti bendahara, Laksamana dan segalanya. Aku apa? Bendara. Tuan bendara. Kau Pekan lah. Kau bukan. Tak, ni tengah bendara dengan Laksamana dengan borak. Akulah. Nak borak. Akulah, aku watak dah hilang. Aku mak dah tak ada. Dia gua dah habis lah. Aku dah habis. Tak apa yang karakter berebut. Kau kakak lagi. Bukan. Kau tengah cerita. Yeah. Aku masuk je jadi karakter tu. Silakan. Terus je, relax. Duk. Jangan. Habis, ne. Tuan bendara. Oi, ne. Hamba. Laksamana. Ne. Tuan hamba perhatikan raja muda kita. Bukan main lagi act lagi Hamba pun rasa begitu. Hamba pun menumpang. Lagu. Jangan mulakan. Dipendekkan lagi cerita, maka Pekan iaitu raja muda disihir oleh pegawai-pegawai istana sehingga menyebabkan sakit yang teruk sekali. Bendara. Belum. Bendara. Ya. Apa kata kita sama-sama bomo. Kita akan gunakan. Ada gambar raja muda. Kita nak hantar bomo ni. Sudah hamba potretkan. Bagus. Kita jumpa penyihir kita. Ayo. Wahai Tok Bomo, bolehkah kamu sihirkan raja muda dan isterinya sehingga mereka jatuh sakit? Daripada bingung lepas aku dah tahu apa hajat korang. Apa ajak itu bang? Nombor kan. Ni zaman ni dah macai belum ada lah.
Dah macai belum ada lagi lah. Trik bomoh macam tu kan. Aku dah tahu. Aku nak tahu apa. Padahal tadi Ali dah cakap. Aku dah agak baik dia cakap gitu je. Maka Apa yang korang inginkan sebenarnya? Terangkan kepada hamba. Siapa yang bomoh Aku sorry, aku in character pula. hajat kami ingin menyihir raja muda kami dengan isterinya supaya mereka jatuh sakit. Boleh Tok Bomoh? Boleh, tapi dengan syarat Berapa pengerasnya Tok Bomoh? dia ada pulut. Ayam golek. Itu nasi Hinora. Oh, tu nasi Nora. Itu komen. Okey. Ini zaman purba, belum ada lagi pulut. Ada ikan tembakul sahaja. Aku nak 2 Wah. uncang. Lagi Emas. tadi kata bakul je. Uncak emas. Aku nak 2 uncang emas. Boleh. Kebetulan saya tengah ada uncang. Saya sedang menggoncang. Apa Bomoh ni? Kenapa? Main break-break pula. Habiskan lah. Aku tunggu emasnya. Ini. Mana emasnya? Ini emasnya. Mana bunyi emasnya? Keleceng. Bunyi macam air kencing. Keleceng. Ini dia Tok Bomoh. Boleh. Baik. Balik dia istana. Mana baca-bacanya? Kita jampi serapah dulu. Ada jampi Zaman purba babe. Apa jampi dia? Pergi berderak, balik berderak. Inson mata kaji. Itu masuk gua. Itu masuk gua. Baik kau buka keluarkan mak dia je. Kau bedal je lah. 2 kerat pun boleh. Kau Maka wujudlah sihir tersebut dengan jayanya. Maka raja muda dan isterinya pun jatuh sakit. Jadi batu Jadi batu. Belum. Itu Lalu tanggang. Lalu raja muda dan isterinya berjumpa si kakak tua. Bukan kakak melur. Bertanyakan bagaimana untuk mengubati sihir yang telah berjaya dihantar kepadanya. Kakak telah terkena. Kakak. Nah, ikutlah. aku nak in character. Okey, silakan. Okay. Jarang aku in character. Kakak. Apa lagi tu pekan kakak tengah masak ni? Bukan tengah makan kuih telinga keling ke? Adinda rasa Adinda sudah disihir. Ya. Kakak. Sabar. Kakak lah. Biar betul. Kakak tengah sokong. Bagaimana pekan boleh tahu yang pekan disihir? Sebab pekan malam tadi kencing. Pekan ini akak nak beritahu. Pekan memang daripada kecil. Kencing malam. Oh, bukan. Bukan. Selepas- Tapi akak nampak engkau macam tak sihat. Kak buat pandai macam doktor. Biar kakak tengokkan dulu. Kecai. Mana Dari kejap, dapur. Dari dapur nak pergi. Bunyi dia. Kejap ya. Tengok tapak tangan. Ini kak. Okey. Jalur ni melekat dengan jalur ni. Jadi kalau akak tengokkan jalur ni melekat pada jalur ni, kau ada untung besar ni. Maafkan akak. Kau kelihatan lesu. Lesu. Letih dan lesu. Ya kak. Lesu dan letih. Dah. Bila kau terkena sihir ini? Tak tahulah kak. Saya letih sejak 2-3 malam ni. Tapi apa dialog saya terus juga. Pekan, dekatkan sikit dengan mic. Maka akhirnya sang kakak bertemu dengan kejap. Ayuh, ikut kakak. Kita berjumpa dengan Tok Batin. Bukan Tok Batin siapa? Nenek kebayan kan? Nenek kebayan Tak ada, kakak dia yang tahu ubat dia apa. Oh, mari akak ubatkan. Okey. Dan apa gerak naik lalat apa? Naik lalat tu. Kau tahu ubat dia apa? Apa? Lah, kau tahu kejap, ubat dia, kau tak tahu kejap. ubat dia. Aku cerita dulu ubat dia apa. Sini, akak yang ubatkan. Maka sang kakak membawa bertanya kembali di mana pekan menyimpan rambut ibunya
yang diambil dan diikat di kaki ayam yang dahulunya. Kerana disitulah ubat segala sihir yang telah terkena pada pekan. Pohon beri. Cerita lain. Itu cerita lain. Cerita lain. Jadi ialah ubat dia sebenarnya ada pada rambut ibu Mak dia, kerana ibunya kan deal dengan puaka kan. Jadi puaka itu melumpuhkan sihir yang telah terkena pada pekan. Jadi dia kembali sihat Ali Kembali sihat dan akhirnya pekan mengetahui siapa yang menyihirnya. Dalang dia Lalu pekan ajak one by one. Ui, One by one. Jat, one by one jat. dengan ayam. Bukan dengan yang siapa sihir dia itulah. Dan akhirnya pekan berjaya membunuh yang orang orang yang berjaya orang yang sihir dia lah. Dia berjaya bunuh. Tamat. Baru nak gaduh. Dia baru nak start. Saudara masuk. Apa? Apa pula saudara masuk? Bukalah dialog gaduh lu. Celaka kau sihir aku rupanya. Siapa kau? Okey, kita start balik lah. Round 1. Fight. Kau lah pekan. Kan lah pekan. Round 1. Fight. Jelaka babi sial anjing. Alamak. Betul-betul kau bagi Kau bagi untuk menyirap sial. Patik rasa terhina. Lu sudah sihir gua bai. Kau dah jadi Ken ni. Gocok lah cepat. Wah nak tengok ni. Gocok lah. Wah raja ni. Wah nak tengok. Lu korang gaduh. Cepat. Diam ni. Apa bukti yang hamba lakukan sedemikian kepada tuan? Tuan. Hamba. Tuan hamba. Ini putu rokok siapa? Ai. Ini bukti. Maafkan hamba. Hamba tak isap ukur. Oh, ni menurut saya punya. Tapi kan, aku telah diberitahu oleh akakku. Penita akak dia kan? Dah gaduh je lah terus. Dah gaduh. Dah cakap-cakap. Gaduh lah. Sabar. Ni dugem. What comment? Sabar. Ali dah suruh gaduh. Ayo cepat. Lincah. Kedepush. Alamak. Habis ending. Mati dah kena cucuk. Akhirnya pekan berjaya menikam penyihir beliau. Maka tamatlah kisah batu belah batu bertangkup. Mengarut habis yang kita punya. Aduh. Dah jauh. Jauh sangat dah ni. Terima kasih kerana mendengar pementasan kami yang bertajuk Batu Belah Batu Bertangkup. Habis apa? Aduh, letih. Okey. Apa moral dia? Moral dia kat situ yang kita lihat yalah dia banyak segmen kita boleh tengok. Salah satunya bagaimana hubungan seorang isteri dengan seorang suami. Bagaimana seorang isteri haruslah mentaati mengasihani seorang suami. Itu dalam part isteri lah, hubungan suami isteri. Di bahagian segmen antara ibu dan anak, antara anak dan orang tua pula, bagaimana kita harus mendengar kata-kata ibu. Kata-kata ibu kita apabila diberi arahan, janganlah sekali kita menderhakai arahan yang telah diberikan. Maka terjadilah satu tragedi yang tidak Ini. yang diingini. Dah macam sekolah. Tidak diingini. Salah. Jadi akhirnya malapetaka yang menimpa. Betul. Jadilah anak yatim piatu. Jadi pada korang yang kat rumah tu, kalau ada telur tembakau jangan habiskan lah. Bagilah kat mak sikit. Dia kalau kat rumah dia bukan telur tembakul. Dia telur sebakul. Janganlah korang habiskan, bagilah kat mak korang. Kita akhiri podcast kita yang kedua ni dengan lagu kita, lagu keluar kita lah. Bismillah lah. Kita pun angkat kaki dah ni. Kita sakok lu. Gala. Okey, berjumpa di Part